Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 bagi 6 buah negeri pada tarikh video ini dibuat, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Johor, Selangor, Sabah dan Wilayah Persekutuan. Dan yang terbaru, Kelantan, menjadikan jumlah negeri yang melaksanakan PKP ialah 7 buah negeri. Bagaimanapun, jangan kita jadikan alasan PKP ini untuk kita tidak produktif. Banyak perkara lain yang boleh kita isi, antaranya kita buat video-video di YouTube untuk kita sebarkan ilmu dan manfaat kepada orang lain. Bercakap pasal video di YouTube, di sini saya akan fokuskan video saya ini untuk berkongsikan tips dan trik untuk kita menghasilkan konten video di YouTube. Tips yang saya akan kongsikan ini boleh juga diaplikasikan ataupun diamalkan kepada asatizah, ustaz-ustaz yang nak buat kuliah secara online. Memandangkan aktiviti keagamaan di masjid buat masa ini terpaksa ditangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat korang yang baru mengikuti video saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Saya suka berkongsikan tips dan trik, tutorial dan educational video yang saya rasakan sesuai. Di samping saya kadang-kadang saya selitkan juga video vlog dalam channel saya. Pastikan anda tekan butang subscribe dan yang paling penting tekan butang loceng untuk tidak ketinggalan menonton video-video saya yang lain. Tips yang pertama ialah framing. Framing merupakan elemen penting dalam kita menghasilkan video yang baik. Penonton akan lebih berminat untuk tonton video kita jika kita setkan framing kita dengan betul. Item yang penting dalam menghasilkan framing yang baik ialah tripod. Macam saya pakai tripod ni. Saya ada banyak tripod di rumah sebab saya suka buat video. Korang wajib ada satu tripod di rumah. Banyak tripod murah yang ada di pasaran. Mesti DIY, kedai handphone. Tapi musim PKP ni saya sarankan untuk beli secara online lah supaya kita kekal stay at home. Framing yang baik untuk kita sampaikan sesuatu dalam bentuk video ialah eye level. Kita setkan kamera atas tripod dan kita kena selarikan kedudukan mata kita dengan kamera. Jangan terlalu mendongak dan jangan terlalu rendah. Kalau tidak, ia akan menyebabkan penonton kurang selesa untuk terus tonton video kita. Sebab kalau kita bercakap dengan orang secara face to face pun, mata kita akan sama eye level dengan orang yang kita cakap. Selain daripada eye level, saya perlu ingatkan supaya tinggalkan sedikit head space. Jangan sampai kepala kita terpotong. Selain itu, pastikan background korang tidak berserabut ataupun bersepah. Mata penonton akan lebih tertarik dengan suasana video kita yang kemas. Tips yang kedua ialah kualiti audio. Saya akan selalu pesan dalam menghasilkan video-video berbentuk podcast ataupun video yang cakap-cakap lah macam saya ni, wajiblah ada external microphone, iaitu mikrofon yang luar. Dilarang menggunakan built-in mikrofon yang ada dalam smartphone ataupun kamera korang. Saya ada buat satu video mengenai 5 mikrofon murah yang boleh kita gunakan untuk kita upgrade audio kita. Cek video saya di atas ni atau di kotak description di bawah. Kualiti audio sangat-sangat penting. Bayangkan kamera kita mahal dah, gambar pun dah cantik, tapi kualiti audio out. Orang pun rasa stres nak tengok video kita. Penonton akan struggle dan stres lah nak dengar isi kita dengan kualiti audio yang teruk. Saranan saya, dekatkan mikrofon korang dengan suara korang macam saya buat ni. Ini dapat mengelakkan efek reverb ataupun gema dalam bilik korang. Melainkan bilik korang set macam studio akustik. Tips yang ketiga ialah lighting. Lighting juga antara elemen penting untuk menjadikan persembahan kita lebih menarik dan cantik. Kita wajib ada sekurang-kurangnya satu lampu untuk menerangkan kita punya wajah lah. Ring light antara yang sangat popular sekarang, tapi saya kurang recommend lah untuk korang beli ring light. Kalau korang nak buat video YouTube secara serius, saya sarankan beli light yang lebih proper. Invest lebih sikit kat lighting supaya kualiti video kita lebih outstanding. Macam saya menggunakan teknik 3-point lighting yang mana akan menghasilkan kualiti video yang lebih dramatik. Saya ada buat satu video mengenai 3-point lighting. Kalau korang nak belajar macam mana, macam biasa saya letakkan link di description di bawah. Tapi kalau korang still nak pakai ring light, saya tak halang.
Cuma kalau boleh jangan halakan lampu tu direct ke muka kita. Cuba letakkan kedudukan lampu tu berada di 45 darjah dari muka kita supaya kita dapat mengelakkan reflection ring light tu dari mata ataupun spek mata kita. Tips yang keempat yang saya nak tekankan ialah penampilan. Penampilan juga penting dalam kita nak engage penonton kita untuk terus menonton video kita. Saya sarankan untuk korang mengenakan pakaian yang plain, iaitu satu warna sahaja. Jangan lupa kemaskan rambut, sikatkan rambut, kasih minyak ataupun gel rambut, tak kisahlah. Kalau korang yang berambut panjang tu, elok kemaskan ataupun ikat. Kemudian misai, janggut, jambang, kasih kemas dan teratur. Penonton akan menilai kita. Kalau kita pakai ala kadar, rambut pun tak bersikat, orang akan kata kita ni selebet dan serabai. Malah lah nak tengok video orang tak kemas ni. Kalau ada title ustaz tu pakai kopiah, biar kopiah yang bersih. Baju jangan berkedut. Tips yang kelima, iaitu tips yang terakhir, rancang dan buat ulang kaji. Apa isi yang kita nak sampaikan kepada penonton, pastikan isi kita itu teratur dan tidak bersepah. Biar video kita ni pendek tapi padat dengan isi. Penonton kita kadang memang tak berapa minat dengan video yang panjang-panjang. Lebih-lebih lagi bila kita bercakap pasal satu tajuk tu, kita melencong dan melirit sehingga bercerita benda yang tak perlu pun. Sebelum saya buat satu-satu video, saya akan tulis skrip untuk saya mempersembahkan dalam saya punya video. To be honest lah, saya bukanlah orang yang pandai bercakap depan kamera. Bila depan kamera je, saya jadi awkward dan gagap. So kalau korang tak ada masalah seperti saya, boleh teruskan sampaikan isi korang secara spontan. Cuma kalau boleh kita listkan isi-isi penting, kita buat brainstorming untuk kita sampaikan dalam video kita dengan teratur. Satu-satu poin yang kita nak sampaikan kepada audien, wajib kita buat ulang kaji. Contohnya kalau kita nak kongsikan sepotong hadis misalnya lah, pastikan kita kongsikan hadis-hadis yang boleh dijadikan rujukan, iaitu hadis-hadis sahih, dan juga kefahaman satu-satu nas atau dalil tu kena betul dan selari dengan kefahaman salafus soleh. Okeylah, saya rasa cukup sekadar itu dulu. Yang pertama tadi ialah framing, yang kedua ialah audio, yang ketiga ialah lighting, yang keempat ialah penampilan, dan kelima ialah isi, rancang isi kita. Okeylah, saya rasa cukup sekadar itu dulu. Kalau korang ada idea lagi nak tambah mengenai tips-tips video, podcast ataupun kuliah agama secara online, tak kisahlah, boleh dipraktikkan dalam pelbagai bentuk video sekalipun. Korang boleh tinggalkan pendapat korang di bawah, di bahagian komen. Jangan segan-segan nak komen, saya tak makan orang. Macam biasa, kalau korang rasa video ni bermanfaat, tekan butang like, subscribe dan ikon loceng supaya tidak ketinggalan video-video saya yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.